Selain daripada itu tuan-tuan, kita lihat sungai Tigris. Sungai Furat yang disebut dalam hadis tadi. Dalam hadis yang dibawakan oleh muttafaqun alaih, hadis daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushik al-Furat an yasra an kazin min zahab. Hampir-hampir sungai Furat akan kering dan meninggalkan emas yang banyak. Barang siapa yang menghadirinya, jangan mengambil sedikit daripada emas tersebut. Hadis ini menggambarkan menjelang hari kiamat, sungai Furat bakal kering. Kemudian timbul emas yang banyak daripada sungai tersebut. Dan pesan Rasulullah, emas itu siapa yang hadir jangan mengambil sedikit pun. Banyak hadis yang berkaitan dengan emas ini. Dalam konteks ini kita lihat sungai Furat sudah semakin kering sekarang. Sungai Furat ini dia sangat panjang. Euphrates sangat panjang. Dia melibatkan kawasan di Turki, Iran, Syria dan sebahagian Jordan yang mengalir daripada beberapa negara yang berakhir di teluk di Basrah. Itulah panjangnya sungai ini yang disebut dalam hadis tadi. Antaranya sungai inilah sungai daripada syurga. Dan barangkali simbolik, barangkali benar. Dan sekarang kita lihat di sinilah berlakunya tamadun yang besar satu masa dulu. Dan di sini di antara tamadun yang awal termasuklah taman tergantung. Kerajaan Bukhtinassar yang besar mengalahkan kerajaan Palestin yang dipimpin oleh orang Yahudi ketika itu, dan menunjukkan bahawa kawasan inilah kawasan yang sangat-sangat mewah dengan tamadun, walaupun tamadun itulah tamadun yang diasaskan pada kebendaan. Inilah ulu kepada dengan setelai, ulu kepada sungai Tigris Euphrates. Sungai Furat ini ulunya di kawasan pegunungan, airnya sangat banyak. Itu satu masa yang sangat lampau. Tetapi sekarang apa yang berlaku menyebabkan air di sungai Tigris telah hampir kering. Inilah sebahagian daripada cabangan sungai yang banyak tadi. Bercabang-cabang menyebutkan lembah ini lembah yang sangat subur. Dan dia melibatkan negara Iran, melibatkan Turki, Syria dan sebahagian daripada negeri-negeri lain. Oleh sebab itu, sungai ini ialah kepunyaan bersama. Bukan semata-mata kepunyaan Iraq, bukan semata-mata kepunyaan Turki, sungai bersama. Dan apakah Yahudi juga mengambil peranan untuk mengambil sungai ini sebahagiannya? Wallahu a'lam. Sungainya semakin lama semakin sempit. Sungai yang lepas tadi semakin lama semakin sempit. Gambar slide ini menggambarkan sungai Furat semakin sempit. Dan kawasan yang kering telah dapat dilihat dengan jelas. Kerana tujuan yang sebab yang utamanya ialah Erdogan membina empangan di hulu sungai Tigris Euphrates di Furat. Dan empangan ini dipanggil empangan Ataturk yang telah menyekat air daripada turun ke Iraq, menyebabkan sungai ini semakin lama semakin kering. Dan mereka mendapat faedah yang besar. Apakah ini dan perbuatan Erdogan ini dibantah oleh negara-negara yang terlibat, termasuk Israel. Dan kesuburan yang diberikan, dihadiahkan sungai ini sepanjang lembahnya sekarang telah berkurangan. Dan berapa banyakkah empangan yang dilakukan oleh Erdogan tidak pasti, tetapi inilah sebahagian daripada sungai yang disekat oleh Turki, menyebabkan air yang masih mengalir ke bawah telah semakin sedikit. Dan air ini akan dialirkan ke Turki. Bantahan telah dilakukan, dan inilah yang dilakukan oleh Erdogan kepada masyarakat Iraq. Dan masyarakat Iraq mengatakan inilah satu perbuatan yang tidak bertamadun. Tuan-tuan, dan dalam berita yang dikeluarkan bulan 2-3 bulan lepas, Turki mengisytiharkan mereka temui emas yang banyak di sungai Euphrates yang telah kering. Dan emas ini menjadi sumber kekuatan Turki. Walaupun mata wangnya telah turun serta-turunnya, maka Allah anugerahkan emas yang banyak. Emas ini ditemui dengan banyaknya dan diberikan beritanya oleh resmi negara mereka. Dan mereka temui setakat ini 99 tan. Ini berita 3 bulan lepas. Sekarang saya tak pasti berapa banyakkah emas yang mereka temui. Pada mulanya disangka berita ini palsu. Tetapi apabila disahkan oleh kementerian
dalam negeri Turki bahawa memang kami menemui emas yang banyak. Sekurang-kurangnya kami sudah dapat 99 tan. 99 tan emas. Dan ini daripada Sungai Porat yang sebahagian kering-kering dan mereka telah pungut dan nilainya sangat-sangat tinggi. Bahkan yang ditemui setakat ini lebih banyak daripada reserve setengah negara. Dan mereka memberikan contoh lebih banyak daripada reserve negara Maldives, lebih banyak daripada reserve negara Burundi. Dan ini yang diisytiharkan 90 tan emas tulen. Tetapi apakah ini maksud hadis tadi? Belum lagi barangkali. Sebab dalam hadis tadi mengatakan gunung emas. Tetapi ini ditemui beberapa tan baru, bukan lagi emas yang banyak. Dan Sungai Porat belum kering sepenuhnya. Tetapi dalam hadis tadi dikatakan Sungai Porat yang kering. Dan apakah ini sebagai tanda awal kepada satu kesudahan yang abadi?